Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 pagi kami mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. 8 langkah tambah baik pengurusan industri padi dan beras negara di syur jawatankuasa kira-kira wang negara PAC. Antara yang digariskan, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Bernas serta JPN perlu segera kemaskini pangkalan data pesawah bagi memastikan pembayaran skim subsidi harga padi dapat dilaksana lebih efisien selain membangunkan sistem maklumat padi dan beras serta sistem pengurusan profil dan nutrisi tanah. Perdana Menteri Thailand Seta Tawisin menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara. Dalam sesi menghadap tersebut, Al-Sultan Abdullah dan Seta menyentuh hubungan dua hala istimewa yang erat terjalin dan usaha pengukuhan kerjasama antara Malaysia dan Thailand. Ini lawatan sulung Seta ke Malaysia selepas mengangkat sumpah jawatan Perdana Menteri pada 5 September lalu. Memperkasa dasar automotif nasional, Kementerian Pendidikan perkenal bidang pengajian berkaitan kenderaan elektrik hybrid. Kolej Vokasional Pengarang Johor perintis pelaksanaannya pada tahun 2026. Selain itu, Timbalan Menteri Pendidikan menyatakan memandangkan kecerdasan buatan berpotensi besar dalam dunia pekerjaan. Kurikulum berkaitan turut berteraskan teknologi tersebut. Kaedah pelaksanaan insentif kerjaya madani akan ditambah baik. Menteri Sumber Manusia V. Siva Kumar berkata ia bagi membolehkan lebih ramai pekerja sektor gig dapat menghadiri latihan disediakan. Usaha itu perlu kerana tahap penyertaan melalui program tersebut masih rendah walaupun telah dilancarkan sejak April. Kira-kira 1.1 juta rakyat Malaysia terlibat dalam ekonomi gig dan usaha untuk membolehkan mereka beralih ke industri formal perlu diberi perhatian serius selain memastikan mereka mendapat perlindungan sosial. Trafik penumpang udara di Malaysia mencatat peningkatan 71.7% pada 9 bulan pertama tahun ini berbanding tempoh sama tahun lepas. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata jumlah penumpang penerbangan dijangka kembali meningkat tahun depan kepada tahap sebelum COVID iaitu 2019. Bagi tempoh Januari hingga September tahun ini, 62.83 juta penumpang udara direkodkan dan bagi September sahaja, jumlah penumpang udara ialah 7.17 juta. Hampir 900 individu diberkas polis kerana terlibat kegiatan pemberian pinjaman wang tanpa lesen menerusi Ops Vulture sepanjang Januari hingga Ogos lalu. 146 kes telah dituduh di bawah Akta Pemberi Pinjaman Wang Berlesen 1952. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasar berkata, PDRM turut menjalankan kerjasama dengan syarikat telco dan SKMM bagi membantu mengesan suspek terlibat. Sindiket pengedaran dada tumpas menerusi 3 serbuan berasingan di Johor. Nilai rampasan 1.2 juta ringgit. 3 termasuk warga asing ditahan di Kulai dan Johor Bahru. Premis daya dijadikan sarang pembungkusan dadah. Modus operandi menyembunyikan bahan terlarang itu ke dalam soket lampu LED sebelum dieksport menggunakan kurier ke luar negara. 1,871 individu ditahan dalam Op Dadu Khas membantras judi dalam talian dan loteri awam tanpa lesen yang dijalankan seluruh negara pada 22 September hingga 5 Oktober lepas. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman menyatakan dalam tempoh sama sebanyak 1,785 serbuan dijalankan di seluruh negara bagi mengekang aktiviti jenayah itu. Datuk Seri Muhammad Syuhaili berkata 1,559 lelaki dan 312 wanita berusia antara 20 hingga 60 tahun berjaya ditahan. Gugusan Felda Kertih, Terengganu memasang 30 unit kamera litar tertutup CCTV bagi memantau kegiatan mencuri hasil dan tenakan peneroka di kawasan itu. Ketua Zon Felda Gugusan Kertih, Ani Naim Mah Hussein berkata, inisiatif tersebut akan memberi manfaat kepada 2,156 peneroka. Setiap kawasan akan dipasang 5 unit CCTV dan tumpuan utama lokasi pemasangan melibatkan tempat sering berlaku kes curi dan lokasi panas. Selain CCTV, rondaan dan kawalan masuk ke ladang juga dilaksanakan.
Tiada penjualan beras plastik berlaku di Sarawak. Pengarah Kawal Selia Padi dan Beras Cawangan Kuching, Nur Anizan Razali mengesahkan kilang pemproses beras plastik juga tidak wujud di negeri itu. Sampel beras daripada pemborong terbabit isu berkenaan sudah dianalisis. Hasil pemeriksaan dan penilaian pertama mendapati penjualan beras plastik tidak berlaku. 132 kenderaan dikesan melakukan pelbagai kesalahan dalam operasi khas kenderaan komersial yang bermula 1 Oktober. Jabatan Angkutan Jalan JPJ Melaka mengeluarkan 346 notis saman melakukan pelbagai kesalahan. Sepanjang operasi itu sebanyak 678 kenderaan komersial termasuk lori simen, lori balak dan lori kontena diperiksa. Lebih 3,000 penduduk di Kampung Jerit Gua Musang bimbang diancam 3 ekor beruang matahari sejak 2 bulan lalu. Haiwan terbabit berkeliaran di kawasan kampung termasuk mencari makanan. Penghilitan Kelantan telah memeriksa lokasi berhampiran hutan simpan kekal Ulu Temiang. Perangkap turut dibina di belakang rumah pengadu. 7 kediaman di rancangan perumahan awam di Arau Perlis rosak setelah bumbung diterbangkan angin susulan kejadian angin kencang petang semalam. Maib sedang menyelaras serta mengemas kini anggaran kerosakan setiap rumah terlibat. Penghuni rumah terkesan diminta segera membuat laporan polis dan mengemukakan laporan beserta foto kejadian kepada JKM untuk bantuan baiki kediaman. Laluan pintas pejalan kaki untuk memasuki Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin Bangunan Sultan Iskandar ditutup. Jelas Menteri Besar Dato' Onn Hafiz Ghazi. Penutupan atas faktor keselamatan terutama isu kebolosan dan insiden kemalangan. Sebagai pelan jangka pendek, perkhidmatan bas henti-henti disediakan untuk pejalan kaki. Sepasang suami isteri ditahan di Kulai Johor selepas cuba memohon pasport Malaysia antarabangsa untuk seorang kanak-kanak lelaki warga Sri Lanka. Pengarah Imigresen Johor Baharudin Tahir berkata, cubaan itu dikesan semasa mereka cuba memohon pasport Malaysia antarabangsa untuk kanak-kanak itu menggunakan dokumen anak kandung mereka. Pasangan tersebut disyaki menerima bayaran daripada seorang individu yang masih bebas bagi memohon pasport tersebut. Pengarah syarikat berpangkat Datuk mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menipu seorang wanita sebanyak RM665,000 3 tahun lalu. Muhammad Syafiq Purbalan Abdullah didakwa memperdaya mangsa menggunakan dokumen palsu syarikat, membuat tempahan sarung tangan getah tidak wujud sehingga mendorong mangsa menyerahkan wang. Tertuduh dibenar diikat jamin. Sebutan semula kes pada 9 November. Mayat mangsa bot karam di Kampung Pasang Api, Hutan Melintang, Bagan, Datuk Perak ditemukan petang semalam. Mayat Amir Hamzah Syari, 55 tahun, ditemukan pada jarak 400 meter dari lokasi insiden. Perkara itu disahkan penolong pengarah JPPM Perak. Dalam kejadian tersebut, 2 lagi mangsa berjaya diselamatkan orang awam. 3 lokasi berhampiran pintu sempadan negara yang dipercayai dijadikan tempat simpanan sementara bahan api yang disyaki petrol sebelum diseludup ke negara jiran diserbu. Pengarah KPDN Kedah Afendi Rajinikan dalam kenyataan berkata, turut ditemukan 3 buah kenderaan ditinggalkan di kawasan tersebut bersama bekas plastik yang dipercayai diisi petrol. Nilai rampasan keseluruhan dianggarkan berjumlah RM23,000. Bekas tentera dihadapkan ke Mahkamah Majistret Kangar atas tuduhan membunuh isteri pada 30 September lalu. Tertuduh Indra Zailan Muhammad Sani dituduh membunuh Munirah Abu Bakar di kediaman mereka di Arau 17 November. Sebutan semula kes. Sokongan kerajaan serta kelancaran projek automotif High Tech Valley AHTV di Proton City akan menjadi contoh kepada pelabur terhadap pendekatan Malaysia dalam memudah cara pelaburan dengan cekap dan pantas. Projek AHTV membabitkan pelaburan berjumlah RM32 bilion bakal mengubah Tanjung Malim menjadi hub automotif global untuk kenderaan tenaga baharu NEV. Jelas Perdana Menteri potensinya turut mencakupi pembangunan bakat, penyelidikan dan pembangunan serta pembandaran.
Pengenalan e-invoice akan memperkemas sistem pencukaian negara selain menggalakkan ketelusan dan memberi penilaian risiko pematuhan lebih tepat. Dewan Perniagaan dan Industri Kebangsaan Malaysia (NCCIM) berkata, e-invoice juga akan menangani kebocoran hasil akibat urus niaga yang tidak dilaporkan. Presidennya Tan Sri Soh Tian Lai berkata, kaedah itu meminimumkan kesilapan melalui pemfailan dan penyerahan dokumen secara elektronik. Ia penting bagi memastikan negara kekal berdaya saing dan berkembang maju dalam persekitaran perniagaan yang dinamik. Kerajaan akan mempertimbang penubuhan dan pengoperasian anak syarikat kawal seleh Bursa Malaysia. Menurut Timbalan Menteri Keuangan 1 Datuk Seri Ahmad Maslan, langkah tersebut akan menambah baik struktur tadbir urus sedia ada dan menangani risiko berkaitan konflik berkepentingan. Mengenai Akta Tanggungjawab Fiskal yang akan dibentangkan di Parlimen bulan ini, ia akan menggariskan prinsip dan piawaian pengurusan fiskal yang akan meningkatkan accountability, tadbir urus dan tahap ketelusan. 11 bank terjejas dan jutaan transaksi terganggu di Jepun. Ia susulan gangguan sistem rangkaian pengesahan pembayaran yang belum menunjukkan tanda untuk pulih. Media tempatan melaporkan jumlah transaksi yang terjejas mencecah 1.4 juta dan angka itu bakal meningkat. Punca gangguan masih belum dapat dipastikan. Ia kali pertama berlaku sejak dilancarkan pada 1973. Pasukan Pertahanan Awam Palestin PCD di Semenanjung Gaza berdepan tugas getir apabila kekurangan petugas. PCD berkata ramai mangsa masih terperangkap di bawah runtuhan meliputi pelbagai kawasan di Gaza akibat serangan udara bertalu-talu rejim Israel. Selain kekangan jumlah anggota, PCD turut berdepan masalah kekurangan peralatan untuk beroperasi dengan lebih berkesan sehingga semalam jumlah rakyat Palestin yang terbunuh di Gaza mencecah 900 termasuk 260 kanak-kanak dan 200 wanita. Manakala mangsa yang cedera pula melebihi 4,500 orang. 8 wartawan terbunuh dan 2 lagi hilang selepas serangan udara rejim Israel ke atas Gaza. Rumah 3 wartawan turut musnah dan sekurang-kurangnya 40 pejabat media menjadi sasaran serangan tersebut. Terbaru serangan udara tentera Zionis dirakamkan ketika wartawan Al Jazeera Yuma Al-Said membuat liputan secara langsung menyasarkan menara di belakangnya. Israel mendakwa serangan dibuat sebagai tindak balas serangan mengejut pejuang Hamas. Angka kematian rakyat Palestin di Gaza kini meningkat kepada 974. Dalam pada itu, Menteri-Menteri Luar Liga Arab dijadual mengadakan mesyuarat luar biasa di Kahirah, Mesir. Pertemuan bagi membincangkan mengenai konflik Israel-Palestin. Diplomat tertinggi itu akan berusaha untuk meneroka kaedah politik dan diplomatik yang boleh dilaksanakan oleh negara-negara Arab dan masyarakat global dalam menangani konflik berkenaan. Dalam pada itu, Program Makanan Sedunia WFP PBB melancarkan operasi kecemasan untuk menyediakan makanan kepada lebih 800,000 individu di Semenanjung Gaza dan Tebing Barat. Kenyataan WFP menyebut penduduk di 2 kawasan berkenaan berdepan masalah kekurangan akses kepada makanan, air dan bekalan penting. WFP menggesa penubuhan koridor kemanusiaan untuk memudahkan kemasukan bantuan makanan dan kemanusiaan ke Gaza. Semua sempadan dan pusat pemeriksaan antara Tebing Barat dan Gaza ditutup, memburukkan lagi krisis apabila bantuan yang sangat diperlukan dihalang daripada masuk. Sekurang-kurangnya seorang maut akibat taufan Lydia yang membadai pantai Meksiko setakat ini. Menurut Perkhidmatan Cuaca Meksiko, ribut tropika itu menjejaskan bandar Las Penitas dengan angin berterusan sehingga 220 km sejam. Ia turut memberi amaran hujan lebat di Colima, Jalisco, Michoacán dan Nayarit. Selain ombak setinggi 9 meter dijangka berlaku di sepanjang pantai. Pihak berkuasa mengarahkan sekolah di kawasan terjejas di negeri Jalisco dan Nayarit ditutup sehingga Rabu bagi mengelakkan kejadian tidak diingini berlaku. Pihak berkuasa Afghanistan menurunkan angka kematian akibat beberapa siri gempa bumi dengan ketara. Kerajaan Taliban sebelum ini mengesahkan lebih 2,000 terkorban akibat gempa bermagnitud 6.3 di Bandar Herat. Namun hari ini menukarnya kepada lebih 1,000 mangsa. Angka mangsa yang cedera turut berubah. Sementara itu, Kazakhstan menghantar 1,659 tan bantuan kemanusiaan ke Afghanistan untuk membantu penduduk terjejas akibat gempa bumi. Bantuan berupa makanan, ubat-ubatan, khemah dan pakaian. Kementerian Situasi Kecemasan Kazakhstan menyatakan bantuan dihantar selaras dengan arahan Presidennya Kasim Jomart Tokayev.
Kanta 744 pagi berakhir di sini. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.